Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu-cikgu sekalian, apa khabar cikgu-cikgu pada saat ini? Saya memperkenalkan diri saya, Puan Nur Rafiza binti Muhammad Noor. Saya adalah seorang kaunselor di Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama. Cikgu-cikgu, pada hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang sangat dekat dengan diri saya dan sangat saya ingin berkongsi dengan cikgu. Tajuknya adalah sayangi dirimu cikgu. Sebab apa kita ingin membuat tajuk ni dan kenapa kita nak berkongsi perkara ni? Kerana cikgu dalam keadaan sekarang, dan kalau kita tengok kajian, antara salah satu daripada profession yang memberi tekanan ataupun tekanan yang tinggi, dalam keadaan memberi tekanan yang tinggi adalah dalam profession perguruan. Salah satulah ya, terutamanya dalam keadaan sekarang ni yang kita lalui dengan PDPR, bukan sahaja tekanan tu dilalui, dirasai oleh guru, dirasai juga oleh murid, dirasai oleh ibu bapa dan mereka-mereka yang terkesan lah. Jadi bukan kita saja yang terkesan, tapi untuk hari ini cikgu, saya nak fokus kepada cikgu. Dan antara perkara juga yang ditimbulkan oleh guru, yang dikongsikan oleh guru kepada saya sebagai seorang kaunselor adalah tekanan disebabkan workload, ketidakadilan dari segi kerja, masalah komunikasi dengan pentadbir, coping dengan anak-anak, coping keseimbangan kerja dan rumah, maksudnya keseimbangan tugas, mungkin juga masalah dari segi had pelajar yang sukar kita nak handle, dan ada mungkin masalah dengan ibu bapa ataupun juga masalah antara rakan sejawat. Jadi dalam situasi guru ni ada banyak isu yang melibatkan guru, dan hari ini saya nak berkongsikan bagaimana cikgu menangani perkara ini dan bagaimana cikgu perlu fokus kepada diri cikgu untuk sayang diri cikgu, agar kita tak nak lagi guru kita semakin ramai dalam data mengalami kesakitan. Bukan saja kesakitan fizikal, juga kesakitan dari sudut psikologi. Ada yang sakit fizikal, dia jadi sakit psikologi. Ada yang sakit psikologi, dia jadi sakit fizikal. Jadi ambil ilmu ni cikgu supaya perkara itu tak berlaku pada kita. Kita ambil langkah-langkah pencegahan. Antara yang dilalui, perkara yang paling banyak dilalui oleh guru adalah stres. Jadi stres ni ada tahap-tahap stres je. Jadi stres ni mungkin berlaku kerana accumulate. Banyak peristiwa berlaku, sikit-sikit benda tu disimpan hingga dia jadi benda yang besar, ataupun dia datang secara mendadak. Mungkin ada hal melibatkan peribadi berlaku, dia akan berlaku. Jadi berlaku kepada cikgu berkenaan hingga dia rasa tak boleh nak kawal lagi. Jadi stres ni dia boleh berlaku kepada sesiapa. Cuma stres yang tak terkawal dengan emosi yang mendalam ataupun emosi yang tinggi tu yang kita perlu berhati-hati. Yang kedua adalah burnout. Burnout tu cikgu tu dia rasa dah kepenatan yang melampau. Dia dah rasa macam enough, cukup lah, tak larat dah. Benda tu yang membuatkan dia rasa macam muak dah dengan perkara tu. Ataupun dia akan jadi macam fatigue disorder. Macam fatigue disorder tu dia macam keletihan yang melampau hingga kan dia rasa dia tak dapat nak bergerak dah. Ya? Ada kes yang macam ni yang saya handle. Pihak keluarga memikirkan cikgu ni mengalami sakit lain, tapi sebenarnya bila saya teroka dan mendalami apa yang dilalui, sebenarnya dia dah burn out hingga dia dah jadi fatigue, dia jadi kepenatan ataupun keletihan melampau. Dia rasa nak tidur je dan dia tak nak buat apa-apa dah. Jadi ini perlu kepada rawatan kepada psikologi. Kita perlu bantu dia. Jadi bukanlah kita nak bawa pergi berubat-berubat ke tempat merata-rata yang tak pasti ya. Cikgu-cikgu, saya nak ingatkan, kita ada sakit fizikal, kita ada sakit psikologi, kita perlu dapatkan rawatan yang sebenar ke hospital. Jadi dalam pengalaman saya, banyak berlaku stres, burnout, bipolar disorder dan anxiety disorder. Bipolar disorder tu dalam keadaan dia kadang-kadang momentum
terlalu tinggi dan ada momentum terlalu rendah. Dan benda ni bukan sesuatu yang luar biasa. Benda ni, perkara yang berlaku ni dia boleh berlaku kepada sesiapa saja. Jadi perlu dapatkan bantuan kepada orang yang pakar. Boleh jumpa kepada kaunselor atau pergi ke hospital untuk dapatkan pandangan doktor psikiatris. Jangan kita rasa dijudge, dilabel hingga kita tak dapatkan bantuan. Kita perlu dapatkan bantuan dan sokongan daripada pakar. Jadi jangan segan, jangan malu dan jangan fikir apa yang orang fikir. Fikir untuk jaga kesihatan diri sendiri. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Untuk teknik yang pertama, untuk kita berfokuskan kepada nak menangani stres dan burnout yang menjadi pada keadaan sekarang. Kalau kita bawa realiti sekarang ni, kita mengalami dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, suasananya adalah guru-guru tak berada di sekolah, berada di rumah, menguruskan kelas, menguruskan semua kerja-kerja sekolah di rumah, dan pada masa yang sama menguruskan keluarga, menguruskan anak-anak yang mungkin juga ada dalam kalangan kita, anak-anak juga sedang mengikuti kelas ataupun PDPR. Jadi ini yang akan mungkin keadaan sekarang. Teknik yang pertama, cikgu, yang paling mudah adalah cikgu bila cikgu rasa stres, cikgu duduk dalam keadaan yang tenang dan tarik nafas. Sebab bila dalam keadaan kita kalut ataupun kita kelam kabut ataupun ada banyak benda kita nak uruskan, kita lupa nak take a break. So, remind yourself to take a break and take a deep breath. Maknanya tarik dengan nafas yang dalam. Caranya adalah cikgu, kita tarik nafas dalam-dalam dengan kiraan 5. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan kita tahan 1, 2, 3 dan lepaskan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas dan hembus nafas ini cikgu perlu dalam keadaan yang tenang. Cikgu boleh berada di mana-mana. Maknanya bila ada kesempatannya, cikgu ambil ruang ni untuk buat deep breathing. Bila kita tarik nafas, dada kita mengembang, perut kita mengembung, dan bila kita lepaskan nafas, dia mengempis. Dan kita tahan nafas tu. Dan bila kita tahan nafas tu, kita bercakap pada diri kita untuk berada dalam keadaan yang relax. Okey? Jom kita buat sama-sama, cikgu. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5 dan tahan. 1, 2, 3 dan lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu lakukan beberapa kali dalam keadaan duduk ataupun baring dan duduk dalam keadaan yang paling relax. Dan cikgu cakap pada diri cikgu semasa breathing in dan out, cikgu cakap pada diri cikgu, I'm relax, things will be okay, it will be fine. Dan relax hingga ke hujung-hujung jari kita. Maknanya kita bercakap pada jasad kita, body kita, setiap part dan organ kita dalam keadaan relax sambil kita tarik nafas dan hembus nafas. Okey, cikgu. Bagi tips yang kedua, saya suka nak share tentang apa dipanggil practice mindfulness and acknowledge your feeling. Bagaimana kita nak buat teknik mindfulness ni adalah kita seiringkan dengan teknik deep breathing tadi. Sambil kita tarik nafas dan hembus nafas, kita lalui dulu mindfulness ni ya. Mindfulness ni cikgu cuba merasai keliling cikgu. Contoh sekarang cikgu sedang duduk ke baring ke, cikgu rasa sekeliling cikgu ni. Rasa 3 rasa. Okay, mungkin saya sedang rasa ini, saya rasa kain saya rasa tudung saya, boleh rasa. Bau, cuba cikgu bau keliling cikgu sekarang. Bau apa? Ada bau kopi, ada bau bunga, ada bau tadi cikgu baru lepas makan. Be aware dengan apa yang you bau. Dan be aware dengan apa yang cikgu pandang.
pandang pada sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika cikgu buat deep breathing dan mindfulness ni, cikgu boleh juga meletakkan diri cikgu tutup mata dan membayangkan berada di satu tempat yang nyaman dan lapang. Tapi cikgu, mindfulness ni bermakna kita ni duduk di saat ini. Kita membawa fikiran kita ni macam kita tidak membiarkan pemikiran kita ni merewang-rewang ataupun melayang-layang. Kita pegang fikiran kita ni berada sama ada rasa kekosongan, tak ada fikir apa-apa, ataupun kita, untuk nak membawa tak mikir apa-apa tu, kita memikirkan atau membawa pemikiran kita waktu itu. Maknanya cikgu berada momen ini bersama dengan saya. Itulah mindfulness. Bagi tips yang ketiga, cikgu sekala kena keluar daripada rumah. Bila kita ni asyik duduk dalam rumah sampai kita jadi berserabut, macam mana pun keadaan rumah tu, tinggalkan dulu, keluar. Walaupun mungkin tak boleh keluar pergi jauh, tapi boleh keluar keliling rumah, boleh keluar ke taman. Sekarang ni kita dah boleh keluar untuk nak exercise kat luar. Jadi ambil ruang untuk keluar dan ambil udara luar. Cikgu, sekarang ni kita ni kalau kata duduk kat rumah memang kerja tak habis-habis. Kena juga ingatkan diri sendiri, paksa diri sendiri untuk keluar. Dan kalau ada ruang, ada tanah, cikgu buka kasut dan cikgu jalan. Itu dipanggil terapi dengan alam. Okey. Dia walaupun macam kita ambil 5 minit singkat, rupanya yang waktu singkat tu dia memberi satu impak besar kepada psikologi dan perasaan kita. Jadi cikgu, saya nak menasihatkan untuk ambil juga ruang untuk keluar. Kalau kata ada ruang lagi, maknanya pagi atau petang boleh keluar, pakaian exercise dan jalan-jalan di taman park untuk macam tempat untuk bersenaman. Kalau tak berlari, berjalan, ya. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk cikgu buat. Okey cikgu, masa kita nak jalan-jalan kat luar tadi tu cikgu boleh juga praktis mindfulness dan juga boleh praktis deep breathing. Tambahan pula kita berada dalam environment oksigen yang tinggi, kawasan yang pokok-pokok kan. Jadi itu memang tempat yang paling best lah cikgu, ya. Dan kalau saya tak sampaikan pun, saya rasa cikgu mungkin dah praktiskan. Bagi yang keempat cikgu, saya nak mengingatkan diri saya dan mengingatkan diri cikgu, rupanya yang keempat ni tips yang paling macam perlu saya sampaikan very seriously. Sebab tip yang keempat ni adalah diet media. Apa dia panggil media diet? Media diet ni maknanya kita kena kontrol apa yang kita tengok dalam media sosial. Kita kena kawal handphone kita tu. Ada juga orang yang dia terkesan apabila dia terlalu mengikut berita tentang COVID-19 ni, ataupun tentang perkara-perkara yang disampaikan melalui yang virus ni macam disampaikan, tak dapat dipastikan mana yang benar, mana yang salah. Saya nak mengingatkan kita jangan terperangkap dengan trend, terperangkap dengan media, terperangkap dengan viral yang disampaikan tu hingga kita jadi confused, keliru, kebimbangan dan ketakutan. Jadi sekali-sekala diet media ataupun media diet, kontrol social media di tangan cikgu sendiri. Cikgu sedar, cikgu jangan terperangkap. Jadi kawal, itu adalah pilihan cikgu. Okay, jadi berhati-hati dengan apa yang news ataupun berita input yang kita dapat tu. Kita tak tahu kebenaran yang mana yang betul, yang mana yang salah. Dapatkan resources yang betul. Jadi jangan terperangkap dengan viral. Jadi itu yang saya nak pesankan, yang dikatakan media diet. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Tip yang kelima adalah senaman. Dia boleh bergerak sekali dengan cikgu pergi outside, ya, bergerak ke taman, exercise, running, riding, sambil kita bercakap dengan anak-anak, sambil kita bersembang, sambil kita buat exercise di luar. Sekarang ni cikgu, kalau saya tengok dekat TikTok tu ada banyak exercise yang kita boleh buat outdoor dengan indoor. Kita boleh tengok dekat YouTube, kita boleh tengok dekat TikTok, ada very interesting exercise yang diberikan hingga kita rasa tak jemu. Jom kita cuba cikgu, jom kita cuba, sebab bila kita buat ni sikit-sikit, lama-lama dia beri kesan juga pada kita. Mungkin ada cikgu yang baru nak mula ataupun belum mula, jom kita mulakan sama-sama. Senaman untuk kesihatan fizikal dan psikologi kita. Bila kita senaman, actually dia akan keluarkan satu hormon dopamin ni yang akan membuatkan kita rasa excitement dan rasa cergas dan rasa sihat dan rasa ceria dan rasa gembira. Jom kita exercise. Jadi cara yang keenam, antara tips ataupun teknik untuk cikgu mengurangkan stres dan burnout ni adalah show your love. Jadi waktu sekarang ni kita ni macam banyak berada di rumah, satu keluarga berada di rumah. Jadi bagaimana kita susun jadual diri kita dan anak-anak. Waktu inilah ramai yang berkata hikmah kita berada dalam PKP ni, kita ada waktu togetherness. Ada waktu untuk kita momen membina kenangan dan mencipta kenangan bersama. Jadi kita ada permainan ke, solat bersama, makan bersama. Jadi pada jadual togetherness tu mesti juga ada jadual untuk kita ada jadual untuk ruang personal masing-masing. Tip yang ketujuh, cikgu, waktu sekarang ni lah cikgu, kita nak organize balik sistem, contoh sistem pengurusan bil-bil kita. Masuk balik dalam dokumen, susun balik apa saja yang berkaitan tentang bil rumah ke, pengurusan nak bayar rumah ke, pengurusan dokumen kita ke. Sebenarnya waktu ni kalau kita ambil ruang dan susun masa, banyak perkara kita boleh buat. Termasuklah kita order balik dokumen peribadi yang kerjaya kita dan dokumen yang melibatkan pengurusan rumah kita. Jadi ambil ruang ini, cikgu. Tip yang ke-8, cikgu, let's get creative. Okey, saya dah tengok banyak rakan-rakan saya dalam Facebook share, mereka dah start balik hobi-hobi lama. Gubah orkid. Lepas tu macam adik saya sendiri dah pandai mengecat, pandai nak create design-design. Sebab tu kalau katakan sekarang ni kita pergi DIY, banyak barang habis. Saya sendiri pun dah start balik hobi lama saya suka mengait. Jadi saya start dengan mengait balik. Kait topi, kait tu extender. Jadi kita cari balik hobi yang kita seronok nak buat. Dulu kita tak buat, sekarang kita buat balik. Actually kalau kita cari, kita ada hobi ni, one of the therapy, cikgu, to create balik creativity kita. Jadi cikgu cari apa yang cikgu minat. Ada buat photobook ke, design ke, okey. Boleh buat dengan anak-anak juga, ya. Jadi be kreatif, cari sesuatu yang cikgu suka. Dan yang paling banyak saya tengok sekarang ni, orang memasak dan menghias rumah. Jom, let's be kreatif. Dan sekarang ni lah kita nak tengok ada ruang untuk nak cantikkan rumah. Bagi tips yang ke-9 dan ke-10 ni, iaitu saya cadangkan cikgu buat satu journal dan cikgu catatkan apa yang berlaku dalam keadaan sekarang ni. Perasaan cikgu, pengalaman cikgu. Kadang-kadang apa benda yang kita tulis tu, dia stres kita tu waktu sekarang. Bila kita tengok seminggu kemudian, benda tu bukan jadi satu stres lagi pada diri kita. Jadi itu salah satu daripada terapinya adalah journaling, tulis. Dan learn something dengan keadaan sekarang ni adalah cari sesuatu yang cikgu boleh belajar. Okey, macam menantu saya dia nak belajar balik ngaji, nak belajar balik dalam bahasa language, mungkin new language dia nak teroka, ataupun saya sendiri saya nak belajar bahasa Arab dengan bahasa Spain. So cari sesuatu untuk kita isi masa kita tak ada terlalu banyak kelapangan.
Cikgu, tips yang ke-11 adalah bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Mungkin kita ada kekurangan tetapi kita ada kelebihan lebih daripada apa orang lain. Jadi walau apa pun berlaku dalam saat yang sukar ni sekarang cikgu, kita masih bersyukur ada tempat berlindung, ada makan minum lagi, dan ini adalah boleh meraihkan the sense of hope and the sense of positive thinking. Kita kena saling menyokong antara satu sama lain, bukan menjatuhkan emosi orang lagi. Kalau orang tu tengah down, kita bagi sokongan. Positive thinking ni bukanlah kata sampai kita macam tak boleh merasai emotion kadang-kadang kita down. Tapi bila kita down, kita jangan tenggelam dengan perasaan yang down tu. Kita kena cepat-cepat bangunkan diri kita. Jadi kena be aware dengan apa dalam fikiran dan perasaan kita. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ke-12 adalah jaga diri sendiri. Take care of ourselves. Selalu ingatkan diri, how I have been take care of myself. So today apa yang I buat untuk jaga diri saya sendiri. Sebab kalau cikgu tak jaga diri cikgu, macam mana cikgu nak jaga orang lain, anak-anak, keluarga kita. So kita kena jaga diri kita dulu. Jadi sebagai rumusannya, kepada pihak majikan ataupun pada pihak pentadbir sekolah, kepada pihak organisasi, mungkin boleh bantu untuk lebih be alert tentang keadaan dan condition warga sekolah kita, iaitu guru-guru kita. Jadi cikgu, sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini, pada slot ini, saya nak cikgu membawa kepada apakah pelan tindakan cikgu. Jadi kita dah bincangkan banyak tips tadi. Jadi cikgu ambil mana yang cikgu mudah untuk cikgu gunakan. Yang penting cikgu buat tu bukan untuk saya, tapi cikgu buat untuk diri cikgu. Cikgu, sayangi dirimu cikgu. I love you, love yourself. Sehingga kita berjumpa lagi untuk lain episod. Semoga kita salam ceria daripada saya dan salam bahagia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.